Hak Rasul diterima kena kenal seorang-seorang. Ni tambahan pula ni. Dan setengah daripada anbiya pada kaum yang rajih Sayyiduna Al-Khidir alaihi salam. Nabi Khidir tu lah. Nabi lah, tapi bukan Rasul. Tapi Nabi pun bukan sepakat ulama. Setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih, yang kuat dalil. Kaul yang marjuh, pandangan dhaif, dia kata bukan Nabi. Khidir bukan Nabi. Khidir adalah ketua aulia. Aulia, wali bukan Nabi. Wali bukan Nabi. Tapi pandangan yang rajih, yang kuat dalil, Nabi Khidir alaihi salam. Kan Nabi Khidir kan? Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Khidir ni Nabi atas kaum yang rajih. Tapi bukan sepakat ulama. Kalau ada orang menafikan Khidir Nabi, pandangan satu lagi. Menafikan Nabi 25 tu kafir tu. Nabi Isa bukan Nabi tu kafir lah. Dia menafikan Khidir bukan Nabi, tak ada kafir. Sebab ulama tidak sepakat Khidir itu Nabi ataupun aulia. Kita kalau Khidir ni kita masyhur lah. Tambahan pula kalau duk baca suratul kahfi, alah kita dak berapa erti mana pun makna, tapi ceritaan tu ceritaan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Cuma makna tu kita tahu makna dah, sebab kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam tu kisah yang masyhur. Kalau kita baca pun kita dah tahu makna Al-Quran secara sutir-sutir. Pada ni kita tahu makna Al-Quran secara cerita ni. Ni cerita tebuk perahu. Ni cerita ni tegakkan dinding yang runtuh. Ni cerita ni bunuh kanak-kanak. Mana ayat-ayat tu kita tak faham sutir-sutir pada ni. Tapi ketika baca suratul kahfi tu kita boleh terbayang apa ayat ni beritahu. Tapi bukan faham satu-satu ni, cuma faham secara ringkas. Ada ni. Kang sekarang ni Kang, orang kita digalakkan, disyurkan. Malam Jumaat baca suratul kahfi. Jangan baca Yasin. Nak saya tinggal Yasin. Yasin ni bukan malam Jumaat, Yasin ni tiap-tiap malam. Betul lah. Kalau larat tiap-tiap malam, tak larat, ambil malam Jumaat. Dah malam Jumaat bukan suruh baca Yasin malam Jumaat, suruh baca Yasin tiap-tiap malam. Malam Jumaat tu masuk tak tiap-tiap malam? Kalau malam Jumaat tu tak masuk dalam tiap-tiap malam 7 malam seminggu. Baca tiap-tiap malam Yasin ni. Lah tiap-tiap malam, kenapa ambil malam Jumaat? Malam Jumaat tu termasuk dalam tiap-tiap malam. Macam mana ni? Cuma kita tak mampu nak buat tiap-tiap malam. Dah ambil malam Jumaat lah. Hak malam yang paling mulia, hari yang paling mulia. Jadi kita pun baca Yasin di malam yang paling mulia. Adakah baca Yasin malam Jumaat? Tiap-tiap malam baca Yasin. Lepas tu malam lain tak mampu nak baca, kenapa nak tinggal malam yang paling afdal? Buatlah malam paling afdal baca Yasin. Dia nak rungkai, nak rombok habis orang tu amal. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah, tak usah baca. Dia suruh rungkai. Ambil yang hak ada waris daripada Nabi SAW. Hak jelas kahfi malam Jumaat. Jelas kahfi malam Jumaat. Yasin bukan malam Jumaat, Yasin tiap-tiap malam. Bubuhlah malam Jumaat pun. Tapi hak khas yang malam Jumaatnya di antaranya suratul kahfi. Dia ada lagi surah Hamid Dukhan berkait dengan malam Jumaat juga tu. Selain daripada kahfi, Hamid Dukhan termasuk yang berkait dengan malam Jumaat. Tapi yang masyhurnya kita suratul kahfi lah. Dia pakat suruh baca suratul kahfi. Comel lah.
Orang dulu sebab apa dak tekan surah Kahfi? Orang dulu tak pandai mana ngaji Quran. Yasin yang pandainya. Lepas tu dia fokus Yasin. Orang sekarang ni hebat. Suratul Kahfi dia pandai. Dah dia baca macam mana? Tok Imam baca kuat seorang, orang lain turut belakang. Oh, pandai baca Suratul Kahfi. Betul tak baca Quran tau? Baca Quran tak payah cikgu Quran. Tok Imam baca kuat seorang Suratul Kahfi, orang ramai turut baca. Tok Imam tak ada. Kita buka kaset, buka ni, laptop ke apa? Buka lah. Tengok Syekh Arab baca Kahfi, turut lah. Guru Quran tak laku dah. Guru Quran bukan macam Syekh Arab, sedap dia lagi. Itu ke amalan baca Quran? Turut gitu. Bukan musyafah dengan guru. Betul amalan baca Quran gitu. Turut. Turut ni kalau tak musyafah dengan guru, Fatihah pun tak betul. Fatihah pun tak betul. Kalau turut tu tak musyafah dengan guru. Pandai baca Fatihah. Siapa tak pandai baca Fatihah? Betul ke tak baca? Anak betul musyafah dengan guru. Fatihah je tu. Lepas tu Kahfi boleh baca, tu imam baca kuat seorang, orang ramai turut belakang. Boleh ke amalan baca Al-Quran turut baca ramai-ramai gitu? Kalau boleh, guru Quran tutup kelas, tak payah. Payah nak ajar seorang-seorang ni, lidah kerah masing-masing. Mari belajar tu dah, lidah kerah. Lepas tu jenis backhand pula, tegar cak kali nak marah ke guru pula. Tutup kelas Quran. Lepas tu macam mana? Kita baca kuat seorang, orang ramai turut. Kata gitu ke amalan baca Quran? Bukan gitu. Quran tak boleh turut. Quran dengan musyafah dengan guru. Jadi sekarang amalan dia nak tukar. Yasin hak baca, pandai baca tu, dia tinggal bid'ah. Disuruh baca Kahfi, caranya macam mana? Baca kuat seorang tu imam, lepas tu ramai-ramai ahli jemaah turut. Gerak bibir mulut, suara tak keluar mana? Sebab tak pandai mana. Lepas turut. Hak tu sunnah Nabi dia nak buang hak Yasin, dia nak ambil suratul Kahfi, tapi cara amal tak betul. Tak betul lah, baca salah. Mana boleh turut gitu? Kim nak buang Yasin tu lah. Yasin tu baca tiap-tiap malam Yasin ni. Tapi dah boleh baca tiap-tiap malam. Ambillah malam yang paling mulia, malam yang paling afdal, malam Jumaat. Akhirnya orang tua Yasin malam Jumaat tu je. Jadi Kahfi bukan kata Kahfi tu orang tu tak tahu. Orang tak tahulah. Tapi guru-guru sebab apa dah bawa Kahfi zaman dulu? Sebab orang dulu ni payah nak pandai baca Quran. Boleh pandai Yasin tu bertuah dah. Maka tutup guru pun tekan Yasin sudahlah sebagai jantung Al-Quran. Kahfi yang paling afdal, betul. Tapi kena pandai. Kalau tak pandai, tak apalah. Ambil Yasin pun Yasin lah. Sebab orang tua susung ni mengikut kemampuan pada masa tu. Tapi kalau masa kita pakat ngaji Quran belaka, kelas Al-Quran di masjid memang meriah laku, boleh lah nak tukar baca Kahfi. Tempat mana-mana pun kelas Al-Quran buat lepas isyak. Orang kata apa? Hidup tak mau mati segang apa tu? Hidup malu mati segang ke apa? Hidup tak mau mati segang je. Mari hok mengaji tu kat Allah lah. Berapa orang je nak tutup kelas, ada 2, 3, 4 orang hok semangat. Tapi guru mari jauh. 2, 3 orang tunggu. Tak padang dia mari jauh. Tapi nak stop terus, kesian dia tu. Semangat tu 2, 3 orang tu. Peluh nak boleh ke betul pun. Dia semangat. Tapi 2, 3 orang. Guru mari jauh. Kalau guru mari jauh ada 10, 20 orang. Apa dah lah mari jauh. Jadi nak teruskan tak beramai. Nak tutup tak boleh sebab ada walaupun 3 orang pun. Jadi macam mana nak tukar Yasin daripada Kahfi? Yasin terus lah.
Satu kau kafi-kafi melainkan orang yang tertentu, orang yang pandai baca Quran. Dia bacalah kafi. Dia kafi lah dia pandai. Orang lain tu baca Yasin. Jangan tunggu orang, dia tunggu ilmu, tunggu ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata, amal ikut ilmu. Ilmu mana kita kemudian baca Quran mana kita berilmu. Yasin ikut baca Yasin dah. Kafi kita belajar dah. Baca kafi. Yang pentingnya ikut ilmu. Ikut ilmu. Kalau buat sendiri-sendiri tak ikut ilmu, Fatihah pun tak betul, Yasin pun tak betul. Tapi memanglah afdalnya baca suratul kahfi. Dalam suratul kahfi tu ceritalah Nabi Musa AS, Nabi Khidir AS, hikmah dia apa dia. Tapi janganlah pula ada orang ni dia nak cerita hakikatnya dia, tasawuf tingginya dia buat banding. Kita orang hakikat ni pakat Khidir, demo orang syariat pakat Nabi Musa, dia kata. Dia tinggi buat dia pangkat hakikat. Maka pangkat dia pakat Nabi Khidir AS lah. Yang kita duk ngaji hukum hakam ni, halal haram ni, tu Nabi Musa AS. Pangkat Nabi Musa, dia kata. Dia buat Nabi Musa ni macam Pok Musa kapung dia buat. Pocik Musa, Abang Musa tu bolehlah kata. Nabi Musa AS ni ulul azmi yang ketiga. Ulul azmi ada 5 kan? Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Ini 5 ni. Ini ada nombor. Nabi Musa duduk nombor 3. Nabi dan Rasul. Ini. Tadi nak banding dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir tu khilaf ulama, Nabi ke Aulia. Banding waktu tu. Nak cerita hakikat dia lah, hakikat dia. Kemudian habis ulul azmi yang 5 tu, baki hak lagi 20, nak cukup 25. Nak cukup 25 lah, baki lagi ada 20. Hak 20 lagi tu tak boleh bunuh nombor lah. Nombor 5 Nabi Nuh AS. Nombor 6 tak boleh bunuh. Nombor 25 kebong. Ada kebong. Tahu kebong? Kebong apa? Nombor tak akhir macam kebong ke? Kebong ke bong apa? Bong. Nombor bong. Bong ke kebong? Lah kalau sekolah tu nombor kebong tu. Kebong. Apa panggil? Tercorot. Hak mana hak nombor 25? Dah. Tak boleh. Hak letak nombornya 5 je. Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Lagi 20 tu cukup 25. Tu tak boleh letak nombor. Habis hak Rasul 25 ni, Rasul 313 pula. Boleh turun kepada Nabi 124,000 orang, termasuk Nabi Khidir AS. Dengan Nabi Musa tak boleh nak banding. Dia banding. Dia orang hakikat. Kedudukan dia kedudukan Nabi Khidir. Dengan ngaji akan ni hak Nabi Musa, dia kata. Nabi Musa ni ujuk, dia kata. Dia perasan dia paling pandai. Ni tak kena rasul ni. Rasul ni amanah, maksum. Ujuk tu sifat kecelaan. Dah bila dia tanya oleh kaum dia, siapa yang paling berilmu? Dia paling ilmu. Dia ujuklah tu. Dia kata ujuk Nabi Musa AS. Ni tak ngaji sifat Rasul ni. Rasul terpelihara. Dosa kecil terpelihara. Benda makruh terpelihara. Ni benda haram dosa besar pula ujuk. Tak tahu kenapa Nabi Khidir jawab dia yang paling mengetahui. Dia kena jawab begitu sebab dia adalah Rasulullah. Bila dia tanya oleh kaum, kena jawab gitu sebab dia Rasulullah. Kalau dia jawab, saya bukan paling pandai. Kau cari orang lain yang pulaknya. Bukan dia paling pandai.
Tapi ditegur oleh Allah itu sebagai pengajaran kepada orang yang kedudukan tinggi. Oh, letak Nabi Musa ni syariat. Ada sifat ujub dia kata. Oh, boleh. Hak dia ni, puak dia ni. Puak Khidir dia kata. Puak Khidir. Puak hakikat lah. Tapi kalau kita baca surah Kahfi, kita akan perasan lah cerita-cerita di dalam ayat macam mana, apa yang berlaku permulaan, kemudian kesudahannya macam mana, berpisahnya macam mana. Cuma saya biasa peringat lah, hak baca suratul Kahfi itu, ingat satu, fa'aradtu an a'ibaha dengan fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Itu biasa saya bicara. Hak berkaitan dengan adab. Adab bercakap. Adab. Nabi Khidir rosokkan perahu. Nabi Khidir kata fa'aradtu an a'ibaha, maka telah menghendaki oleh aku akan bahawa aku merosokkan perahu. Aku kehendak, dia kata, merosokkan perahu. Sebaliknya menegakkan dinding yang runtuh, fa'arada rabbuka an yablugha ashiddahuma, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur baligh kedua anak yatim. Rosokkan perahu, fa'aradtu, maka telah mendaki oleh aku, lah kata Nabi Khidir. Tegakkan dia runtuh, fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tengok, ada tu, rosokkan perahu, Nabi Khidir kehendak sendiri. Tegakkan dinding yang runtuh, Tuhan yang kehendak. Faham tak ni? Semua perkara Tuhan kehendak belaka. Tapi beradabnya Nabi Khidir AS, dirosokkan perahu ni benda yang huduh pada zahir, benda yang salah pada zahir. Faham tak ni? Dah tumpang perahu nelayan yang miskin, dah lah tumpang. Lepas tu rosokkan perahu milik nelayan yang miskin. Rupa zahirnya benda molek ke tak gitu? Benda tak molek. Aku kehendak. Adapun tegak dinding yang runtuh tanpa tak ada rupa-rupa apa pun, apa kerja sukarela. Dinding yang runtuh Nabi Khidir tegakkan, kerja sukarela. Kerja molek ke tak pada zahir? Kerja molek. Fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tegak dinding runtuh secara sukarela, benda-benda molek, Tuhan engkau ya Musa kehendak. Hak tadi itu rosokkan perahu, aku kehendak. Ni panggil apa? Adab. Benda hak zahirnya tak molek, jangan sandar kepada kehendak Allah. Benda hak zahirnya molek, sandar kepada kehendak Allah. Itu adab. Hakikinya semua kehendak Allah. Baik jahat, molek uduh, kehendak Allah Ta'ala belaka. Ada ni. Rosokkan perahu pun kehendak Allah, tapi oleh kerana rupa zahirnya rupa yang salah, fa'aradtu an a'ibaha, maka telah mendaki oleh aku akan bahawa mencacat oleh aku, merosok oleh aku akan safinah, akan perahu. Ini kita baca suratul Kahfi tu. Ingat dua tempat. Yang pertama fa'aradtu an a'ibaha dengan fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Dah ingat satu ayat pun tak apalah. Ingat di tempat yang kita nak bicara tu. Dia panggil apa? Adab. Yang buruk pada zahir, jangan sandar kepada kehendak Allah. Kalau hak comel, sandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kena cermatlah nak bicara kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Apa yang Nabi Musa bercakap, wahyu daripada Allah.
Apa yang Nabi Khidir bercakap? Wahyu daripada Allah. Sudah. Mana ni? Apa yang Nabi Musa bercakap? Cakapan Rasul ni wahyu daripada Allah. Cakapan Rasul wahyu daripada Allah. Jadi apa yang Nabi Musa bercakap, soal pertikaian itu wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi Khidir bercakap, wahyu daripada Allah. Tak ada ni. Janganlah pula Nabi Musa syariat, Nabi Khidir hakikat. Kita orang ni makam hakikat, makam Nabi Khidir. Kamu duk belajar tu syariat. Makam Nabi Musa dia kata makam syariat. Oh, hebat dia. Kita kenal Nabi Musa AS ni. You letak Nabi Musa ni ujuk, perasan dia paling alim. Oh, tak kenal Rasul gini. Tak mengaji sifat Rasul. Dengar tu, oi, kata peliknya lah. Salah tu salah dah, kaku. Dia sandar pada hakikat pula. Nabi Musa AS, Rasul Ulul Azmi. Nabi Khidir AS, ulama berbeza pandangan. Qarajih mengatakan bahawa Khidir AS adalah setengah daripada Anbiya juga. Dan tiada daripada mereka itu Luqman dan Zulqarnain, iaitu satu raja yang soleh daripada bangsa Himyar. Luqman pun disebut nama dalam Al-Quran, Zulqarnain pun disebut nama dalam Al-Quran. Mereka bukan kata Rasul, Nabi pun tidak. Bukan kata Rasul, Nabi pun tidak. Adapun Khidir memanglah bukan Rasul, tetapi Khidir adalah seorang Nabi. Wallahu a'lam.